susah jugalah kalau nak hurai benda ni, sebab dia dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat surah Al-Baqarah ayat 42, surah Ali Imran ayat 70 71 gitu. Janganlah kamu menyembunyikan kebenaran. Sebelum itu dikata janganlah kamu campur aduk batil dan hak, dan janganlah pula kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. So hari ini bukan kita nak sembunyi kebenaran, tetapi persoalannya Allah Ta'ala juga cakap, walaupun diterang dalam surah Al-Baqarah ayat 2, sesungguhnya Quran itu sangat jelas dan terang, tetapi dia minta juga kita guna akal, bukan apa. Sebab ramai orang yang mengaji, pergi mengaji satu hal, faham tak faham itu satu hal pula. Jadi hari ni bila macam soalan tadi orang tanya pasal roh, macam mana membuktikan adanya roh? Bermakna dia ada ilmu tapi dia tak ada usul. Ini setengahnya masalah orang yang mengaji. Dia boleh cakap pasal tasawuf, dia boleh cakap pasal fiqh, tetapi dia tak ada usul. Maka orang cakap dia ni cakap tak ada usul, main cakap je. Itu sebab usul tu penting. Usul tu macam akar untuk memegang pokok tu. So bagi aku, dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 172 173, kalau kita kaji, dia telah menceritakan, dia telah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Lepas tu yang menjawab tu, ya, kamu adalah Tuhan bagi kami. Contoh yang macam tu dalam surah tu lah. So yang berkata-kata tu siapa? Makni ke maknawiyah? Yang ni kita nak proses. Itu sebab kita kata kena ada usul. Makni ni kalau ada hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam, ada tubuh badan, tak boleh bergerak kalau tak ada maknawiyah. Ada mata, telinga, ada otak, mata, telinga, hati, tangan, kaki, tak guna juga kalau tak ada sifat-sifat yang ada dalam sifat maknawiyah. So hari ini kita nak cari yang berkata-kata tu siapa? Mulut ni kah? Orang bisu ada, mayat pun ada. So bila Allah Ta'ala kata, masa dia buat alastu bi rabbikum tu, masa tu sebelum dia nak jawab qalu bala syai'in tu, lepas tu proses pengajian usul sampailah dijadikan Adam. So sebelum tu dia berkata-kata dengan siapa? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Jadi benda dia di sini bukan kita nak merahsiakan, kita boleh sembang, takut tak faham. Itu sebab kata mengaji sifat 20 bagi faham tu betul. Tidak nak solat macam mana kalau sifat 20 tak sepaham. Qauli, fi'li, qalbi, semua ada takluk dia. Jadi bila orang yang dia pergi mengaji jauh-jauh, dia lupa nak mengaji benda yang asas, yang awal, iaitu mengenal Allah, dia tolak lah. Kitab kerukunan dia tolak, nafi isbat dia tolak. Sebab ada ilmu tapi ego. Dia ada banyak. Satu lagi pula, tak ada ilmu tapi sombong. Macam baru ni aku jumpa orang kat Penang tu, dia jumpa aku marah-marah macam nak bertumbuk. Habis macam mana nak berbincang beragama kalau hang dalam keadaan marah? So aku nampak dia nak keluarkan marah dia. Aku duduk depan tu, tapi tak ada perbincangan ilmu lah. Tak ada perbincangan usul. Yang hang tak faham ni, mari kita usul dari sudut mana. Tak ada lah. Sebab dia datang dengan kebodohan yang mempernampakkan kesombongan. So mereka akan hidup di dalam keadaan meneka-neka. Itulah surah 6 ayat 116 tu kena faham. Dan surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105 kena hadam baik-baik. Baru kita boleh bentangkan ilmu mengenal diri dan mengenal Allah. Kalau tidak, kita hanya mengenal masalah semata-mata yang terterbit daripada konsep dan idea law and system. That's it.
that's it.